Awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang boleh mendoakan kepada kita. Syaratnya anak soleh dan boleh mendoakan kepada kita. Nah, saya tinggalkan persoalan ni pada tuan-tuan. Tuan-tuan balik ke rumah masing-masing. Tuan-tuan renung muka anak tuan-tuan seorang demi seorang. Alung, sini. Tengok muka Alung. Angah, sini. Tengok muka Angah. Nah, Acik, tengok. Tengok seorang-seorang sampai yang bongsu. Pandang muka anak-anak kita. Timbulkan persoalan, kalau aku mati esok, ada tak anak yang di dalam rumahku ini boleh mendoakan kepadaku setelah aku mati? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, belum terlambat. Belum terlambat. Kalau tahu esok kiamat, ada benih, tanam benih malam ni. Nah, belum terlambat. Buat bagi ada. Pesan guru saya, nah, walaupun engkau tidak menjadi ustaz, tanamkan azammu nak didik anakmu sampai menjadi ustaz. Kalau anakmu tak boleh menjadi ustaz, tanamkan azammu cucumu menjadi ustaz. Kalau cucumu tak boleh dah, nak jadi macam mana? Panjat habis betul cicitmu menjadi ustaz. Kalau cicit pun tak boleh juga, berdoalah pada Allah, moga-moga dalam silsilah keturunanmu akan lahir seorang alim ulama. Dan moga-moga dialah yang boleh mendoakan segala keturunannya nanti. Nah, biarlah ada orang boleh doa. Ini sibuk hari ni, dia nak anak ni pandai cakap orang putih. Kecil lagi budak tu, baru umur 6-7 tahun. Dia ajarnya, dia ambil pisang ni anak. This is banana, dia kata. Kalau saya jadi anak ni, tonyoh banana tu ke muka bapak. Ni banana, nak sangat banana. Bukan salah belajar bahasa Inggeris. Tapi sampai tak erti baca Quran, apa cerita? Nah, saya buka sekolah tahfiz. Jadi ada orang hantar anak dia, umur 14 tahun. Umur 14 tahun, lelaki. Nah, jadi bila sampai sekolah, kita buat sedikit interview lah, sedikit temu ramah. Tujuannya bukan terima tak terima, kita memang terima. Tak erti macam mana pun kita terima. Cuma nak tengok tahap bacaan dia. Senang kita nak masukkan kelas mana yang sesuai. Jadi buka Quran bagi dia, suruh dia baca. Dia pun tengok, tenung tajam. Mula tengok jauh, lepas tu tengok dekat. Jauh balik. Kita kata rabun ke apa dia ni. Nah, tiba-tiba dia terbalikkan Quran tu. Nampak sangat tak erti baca rupanya. Lah, tak pandai baca Quran. Tak apalah. 14 tahun. Kita pun ambil Iqra' 1. Ambil buku Iqra' tu, tunjuk kat dia. Iqra' 1. Bukan Iqra' 6. 1. Mula-mula sekali. Alif bata. Alif sampai ya. Huruf hijaiyah. Kita tunjuk huruf yang pertama. Saya tanya, ni huruf apa? Nak tengok. Dia tahu tak tahu? Ni huruf apa? Dia pun tengok lama. Akhir sekali dia jawab apa? 1 dia kata. Dia nampak alif tu 1. Dia tak tahu tu alif. Dia kata 1. Mujur dia kata 1. Kalau dia kata 1 Malaysia, ilaha illallah. Nah, tak tahu alif. La ilaha illallah. Dia kata ni alif. Mulalah. Nah, saya terfikir dalam kepala, saya kata, saya tak salahkan dia. Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu. Maka kedua ibu bapanya lah. Yuhawwidaneh. Au yunasiraneh. Au yumajisaneh. Ibu bapanya lah yang menentukan nasib anaknya. Sama aja jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Nampak? Ibu bapanya. Saya mula terfikir, masa budak ni umurnya 6 ke 7 tahun gitu, takkan ayahnya langsung tak ajar alih bata ke anaknya? Nampak? Ayah dia pun tak tahu ke? La ilaha illallah. Ni. Nah, kalau hukum tajwid tak apa lagi. Bukan semua orang alim. Izhar halki, idgham al-gunnah. Memang bukan semua orang tahu bab tu. Nah, tapi alih bata takkan tak tahu. Sekurang-kurang kita sebagai ayah dan ibu, ajar yang tu dulu. Kemudian yang dalam-dalam lagi, bab tajwidnya, makrahnya apa semua, serah pada ustaz-ustaz, guru-guru sekolah. Tapi yang tu asasnya dulu. Ingat, nanti di hari kiamat, Allah tak tanya pada ustaz-ustaz atau guru-guru agama, kenapa dia ni tak pandai baca Quran. Allah tak tanya. Yang Allah akan tanya, ayah dan ibunya. Terutama sekali seorang ayah. Siapa ayahmu? Panggil sini. Ayah ni pun datang. Ini anak kamu. Ya, ni anak saya. Kenapa dia tak pandai baca Quran? Kamu ayah dia kan? Saya dah hantar dia sekolah agama, Ustaz. Bukan sekolah. Sekolah itu tolong saja. Tapi yang beranak, yang nakkan anak siapa? Engkau kan? Engkau doa padaku nak minta anak. Aku bagi anak, kenapa engkau tak jaga?
Kenapa kau tak ajar dengan didikan agama? Ke ustaz tu yang salah? Ustaz tu tak salah. Dia buka sekolah saja. Itu pun nasib baik dia buka sekolah. Kalau dia tak buka, nah, kita hari ni sikit-sikit nak salahkan sekolah. Salahkan guru. Ada ibu bapa kadang datang sekolah saya, dia marahnya. Anaknya baru masuk sebulan. Dia kata, Ustaz, kenapa anak saya masih lagi tak boleh baca Quran? Loh, baru sebulan. Yang dia ajar, jaga anaknya dari kecil sampai besar, kenapa tak pandai baca Quran? Nah, disalahkan ustaz pula. Nah, ini yang jadi masalah pada hari ini. Nak serah bulat-bulat, seolah-olah dia macam, dia sebagai mak ayah tak ada tanggungjawab untuk mendidik agama pada anak-anak. Dia serah pada orang saja. Tak boleh. Nah, kita yang kena jaga. Kena pelihara akan ahli keluarga kita. Sebab tu, macam saya sebut tadi, pada hadis yang hujung itu, awaladin yad'ulah, awaladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang boleh mendoakan ke atas kita. Kita tengok. Hari ni banyak orang penting akan pelajaran kebangsaan di sekolah. Sains, matematik. Dipaksa anaknya hafal CP. Nah, lagi kalau kita mati, anak tu nak baca apa tepi kubur kita? Dia nak baca 4 kali 5, 20 tepi kubur. Gitu. Nak baca gitu. Nah, bangun ayah dalam kubur. Nah, tak jadi. Nah, ajarlah anak paling kurang surah lazim pun jadi. Nah, baca qul huwallah pun jadi. Kurang-kurang dia boleh sedekah. Dia boleh hadiahkan kepada ibu dan ayahnya yang telah meninggal dunia. Bacaan ayat Quran. Nampak? Ini tidak sibuk dengan urusan duniawi. Sebab dia nampak belajar sains, matematik boleh mendapat jawatan besar. Boleh mendapat gaji besar. Orang anggap lekeh orang yang belajar agama. Nampak? Orang anggap lekeh. Nah, saya bukanlah nak belagak dan semua, tidak. Tapi sekurang-kurangnya Allah buktikan kepada saya, tunjukkan kepada saya hasil yang Allah rezekikan kepada saya setelah saya tinggalkan kerjaan duniawi saya sebagai seorang engineer, lebih daripada macam mana saya kerja dulu. Lebih lagi, rezeki je. Kita tak sebutlah berapa banyak, tapi rezekinya lebih lagi. Dan kita tenang dan sedap. Orang cakap apa? Selesa. Kita pun rasa okey begini, walaupun orang memandang lekeh. Nah, mana ada? Guru-guru yang ngajar saya setakat ni tak ada yang orang cakap apa keretanya tersadai tepi jalan, tak ada. Guru ngaji Quran saya naik Al-Fat, pintu tutup sendiri pintu. Nampak? Tak lekeh. Tapi orang anggap bila jadi ustaz, nak kata nak makan apa, nak kerja apa. Orang ngaji tafiz, ngaji pondok. Dululah lepas saya berhenti kerja, masa saya kerja dulu, saya duduk kat rumah lagi. Ulang-alik kat rumah mak saya tu. Tapi bila saya dah berhenti, saya duduk pondok, saya duduk kat Perak ni, jarang-jarang lah balik. 3-4 bulan sekali baru balik. Bila balik, jiran nampak makcik. Dia tegurnya saya, lama tak nampak pergi mana? Oh, saya sekarang mengaji pondok. Oh, ngaji pondok. Ngaji pondok nanti kalau dah besar jadi apa? Dia tanya saya. Dah besar jadi apa? Saya jawab, dah besar jadi besar lah makcik. Sekarang kecil lagi. Kalau dah besar lagi besar lah. Ada dia tanya gitu. Okey lagi. Saya dah kata, dia ni nak buat pelekeh. Ni kita ngaji pondok, dia nak buat pelekeh ni. Lepas tu dia tanya lagi. Oh, ngaji pondok nanti nak kerja apa? Saya kata, ikutlah kerja apa. Nak jual burger boleh. Apa-apa kerja asal halal sudah. Oh, lepas tu nak makan apa? Dia tanya pula lagi, nak makan apa? Saya kata, makan nasi lah. Bengong. Tapi bengong tu slow lah. Kang marah dia. Takkan makan pasir. Mana ada kita dengar ada dalam surat khabar. Satu mahat tafiz kiam makan pasir dan batu. Ada? Mana ada? Makan nasi. Orang yang buat jenayah pun Allah bagi rezeki nasi dalam penjara. Ini kan pula orang yang hafal Quran. Orang yang belajar hadis. Orang yang belajar tentang agama Allah. Agama Tuhannya. Takkan Allah tak jamin rezeki dia? Yang ni yang berlaku pada hari ni. Orang takut nak hantar anak ke sekolah agama. Yang dipandang nak sekolah hebat-hebat sains, matematik semata-mata. Tak salah belajar sains, matematik. Tapi mana nak pelapis-pelapis alim ulama. Yang dia hantar sekolah agama, yang perangai dah teruk, dia hantar. Yang dah tak senonoh, dia hantar. Geleng kepala bapaknya. Saya tanya kenapa? Habis dia cerita. Anak saya ni jahat, Ustaz. Macam setan, dia kata. Habis dia cerita apa semuanya. Lepas tu saya tanya, dah tu hantar sekolah Ustaz lah, dia kata. Saya dalam hati kata, dah setan baru nak hantar sekolah ni, keluar-keluar dajjal je kira. La ilaha illallah. Lepas tu bila budak-budak sekolah agama perangai tak elok, mulalah cakap, ni lah perangai budak sekolah agama, ni lah perangai budak tafiz.
Nah, siapa yang buat silap? Nah, yang cerdik pandai, yang hebat-hebat dihantar ke bahagian duniawi. Yang lekeh-lekeh, yang lembab-lembab dihantar bahagian agama. Macam mana kita nak hasilkan Imam Syafi'i pada zaman hari ini? Macam mana kita nak hasilkan Imam Hambali, Imam Ghazali, nak syekh-syekh ulama? Nah, ni patut yang pandai-pandai, yang cerdik, yang cepat tangkap, letak di sekolah agama, letak bahagian Quran. Cepat dia hafal Quran, cepat pula hafal hadis. Dah 30 juzuk Quran dalam dada, 1000 pula hadis lagi dalam kepala. Allahu Rabbi. Nak kita macam tu. Ada seorang sahabat saya, anaknya baru umur 5 tahun dah hantar tahfiz. Budak ni bila dia kecil lagi, otak dia fresh. Sebab tu budak-budak, apa saja kita cakap, dia mudah ikut. Nah, kalau bapaknya cakap benda kasar, mencarut, anak pun akan ikut mencarut. Sebab dia dengar, dia tangkap terus. Akhirnya umur 8 tahun 30 juzuk Al-Quran. Ya Allah, menitik air mata saya. Saya kata saya umur 30 tak hafiz lagi. Dia 8 tahun sudah hafal Quran 30 juzuk. Hantar daripada umur 5 tahun. Nah, kemudian nak hafal hadis ni pula. Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang tu saya dekat sekolah tahfiz. Kadang-kadang budak-budak ni nakal. Bila masa kita tak ada, dia tidur atas rehal. Bila kita lalu, kelang kabut dia buka Quran, dia baca. Tapi kantoi, sebab dia mula dengan a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya baru start lah. Patutnya ambil je lah ayat tengah tu pun. Lakon lah sikit. Kita pun masuk bawa rotan. Oh, tadi buat apa? Tidur. Tapi bila nak rotan, tengok mukanya yang comel dengan berjubah putih, serban Allah, bergelinang air mata. Kita mula terfikir, aku dulu masa kecil tak macam ni. Agak-agak kalau Rasulullah masih hidup, Rasulullah tengok budak-budak kecil sudah memakai sunnah macam mana pakaiannya Nabi. Sudah berjubah, sudah berserban. Allah, betapa indah dan cantiknya pakaian mereka ini. Sejak kecil lagi sudah mengamal sunnah. Nah, cantiknya. Nah, jadi itulah, tanamkanlah supaya adanya anak yang boleh mendoakan kita. Nah, supaya apa yang kita buat terus menjadi jariah, pahalanya terus berjalan. Nah, ilmu yang kita sampaikan kepada orang memberi manfaat kepada kita dan orang lain dan sebagainya. Maka 3 perkara inilah yang akan terus berlarutan setelah kita mati. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai mati yang baik, husnul khatimah. Kalau begitulah takdirnya, insya-Allah akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam syurganya nanti, insya-Allah. Akan mendapat balasan ganjaran syurga Allah.